Baiklah saudara, seterusnya kita ke Kota Kinabalu bersama Nur Hazimah Radik di sana. Silakan Zima. Terima kasih Norlela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan masih menunggu laporan penuh pihak polis berhubung kematian 3 penyelam yang dikatakan berpunca daripada aktiviti pengeboman ikan di perairan Pulau Kulapuan sempurna semalam. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Aziz Jaman berkata meskipun kes tersebut jarang berlaku, namun pihaknya memandang serius perkara itu kerana ia menyebabkan kehilangan nyawa. Sama ada bom ikan itu merupakan bom ikan yang tertinggal di dalam laut tapi tidak meletup, dan somehow bila divers ini masuk, dia sentuh dan dia baru meletup. So tak tahulah, masih dalam siasatan polis. Beliau ditemui pemberita RTM di Kinabatangan. Datuk Aziz menegaskan tindakan tegas akan diambil bukan sahaja ke atas individu yang menyebabkan berlakunya insiden tersebut, tetapi juga kepada mana-mana pihak yang didapati menggunakan bom ikan dalam sebarang aktiviti nelayan. Sementara itu, polis menahan 2 individu bagi membantu siasatan berhubung kematian 3 lelaki termasuk 2 pelancong Cina di Pulau Kulapuan sempurna. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Omar Mamah mengesahkan penahanan 2 lelaki itu berkata mereka yang ditahan merupakan pemandu bot dan pembantunya bagi membantu siasatan kes tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Bola berkata kematian ketiga-tiga mangsa adalah disebabkan bom ikan, namun hasil keterangan daripada beberapa individu termasuk pelancong Cina yang berada di kawasan Bambiran tidak mendengar bunyi letupan bom. Dalam kejadian antara pukul 4 hingga 6 petang semalam, Zainal Abdun 31 tahun bersama 2 lagi pelancong dikenali Zhao Jiang dan Su Yingxie ditemukan maut ketika melakukan aktiviti menyelam di Pulau Kulapuan. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah akan terus membangun dan mempelbagaikan tarikan pelancongan di negeri ini, khususnya di sekitar bandaraya. Timbalan Ketua Menteri Datuk Christina Liu berkata, ia termasuklah menghidupkan semula kawasan Monumen Malaysia yang terletak di lintasan Desoka, Kota Kinabalu. Datuk Christina berkata usaha menghidupkan semula kawasan Monumen Malaysia itu untuk memperbagaikan lagi tarikan pelancongan di ibu kota. Malaysia Monument 已经是荒芜啊， it has been like not functioning for quite a few years, so we are now going to revive it. Datuk Christina yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar ditemui media selepas melancarkan pameran pelancongan antarabangsa Malaysia keempat 2019 di Kota Kinabalu. 70 agensi pelancongan menyertai pameran ini. Menurutnya, selain Bandaraya Kota Kinabalu, inisiatif yang sama turut dilaksanakan di Tawau melalui pembangunan Tawau Hill Park. Dalam perkembangan lain, Datuk Christina berkata kementeriannya dalam usaha menarik lebih ramai pelancong dari Eropah sebagai langkah untuk memastikan keseimbangan kedatangan pelancong di negeri ini. Pihak berkuasa tempatan PBT di Sabah akan mengguna pakai konsep pasar bersepadu yang dilengkapi ruang sejuk beku dalam pembinaan pasar umum di negeri ini. Kemudahan itu bagi membolehkan hasil jualan peniaga kekal segar dan tahan lama. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Haji Jaujan Sembakung berkata konsep pasar bersepadu itu bukan sahaja mesra peniaga dan pelanggan, malah kemudahan ruang niaga yang tersusun dan tempat letak kereta berbumbung boleh menjadi tarikan kepada pelancong. Saya akan gerakkan supaya setiap di daerah ini mempunyai pasar awam atau pasar umum yang menjadi tumpuan masyarakat dan juga pelancong. Datuk Jaujan berkata demikian kepada pemberita selepas melawat tapak pasar ikan dan daging Kota Marudu di Kota Marudu. Mengenai pasar tersebut, beliau berkata pembinaan pasar umum Kota Marudu yang terbakar sejak setahun lalu itu akan dibina semula dan mengguna pakai konsep pasar bersepadu berikutan kawasannya yang sesuai dan luas. Lebih 500 penduduk di gugusan Kampung Sugut dalam daerah Kecil Paitan bakal menikmati bekalan elektrik apabila projek bekalan elektrik luar bandar BELB sistem solar hybrid secara individu siap sepenuhnya pada November tahun ini.
Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Samsuni Muhammad Noor berkata projek bernilai kira-kira 79 juta ringgit itu memperlihatkan kesungguhan kerajaan dalam membela nasib rakyat khususnya di kawasan luar bandar untuk menikmati kemudahan asas. Kita di sini berbincang di sini. Apakah masalah sebenar, apakah masalah walaupun projek dah siap 100%, apa masalah masih dapat. Kadang-kadang kita lupa bahawa telah siap bagi kita dah selesai. Tapi kita lihat apakah impaknya dan juga perasaan daripada penduduk tempatan sendiri tentang hasil yang telah diterima. Beliau percaya siapnya projek itu kelak akan memberi manfaat kepada penduduk kampung terlibat. Apa-apa pun macam kemudahan yang berkaitan penggunaan tenaga elektrik, penduduk kampung Pinangkau tidak ada apa-apa. Jadi selepas kami menerima bantuan solar Herbert, jadi boleh mengubah dan dapat mengubah corak kehidupan kami. Dulu sebelum ada ini solar, kehidupan kami memang sangat mengesahkan sebab setiap minggu kami akan beli petrol. Jadi petrol ini memang mahal dia punya kos. Kadang-kadang dalam sebulan kan kami beli petrol dalam harga 300. Sekarang ini senang betul kami ini. Jadi kebanyakan kampung-kampung yang belum ada itu lampu elektrik, belum ada ini solar, diorang ini macam rindu betul sama kami yang ada solar ini. Selain projek BELB di kawasan Sugut, lawatan ini turut meninjau pembinaan Masjid Kampung Pandasan dan kelas kafa Kampung Pandasan di daerah Kota Belud. Polis daerah Kota Kinabalu akan terus memantau 5 daripada 13 buah kampung angkat ibu pejabat polis daerah IPD Kota Kinabalu yang dikenal pasti mempunyai masalah jenayah, dadah dan sosial yang tinggi. Kampung berkenaan ialah Kampung Lokub, Numbak Sumbulan, Pulau Gaya dan Kampung Air. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibi Haji Majinji, hasil pemantauan yang dilakukan dalam tempoh 6 bulan pertama sejak program Kampung Akad diperkenalkan Januari lalu telah berjaya menurunkan kadar indeks jenayah bagi IPD Kota Kinabalu itu 18.2% berbanding tempoh sama tahun lepas. Penurunan ini adalah kerana operasi yang berterusan di antara di Jabatan Narkotik, Jabatan Jenayah itu untuk operasi untuk mendekatkan diri masyarakat. Pendekatan yang Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK telah mengambil pendekatan untuk berjumpa masyarakat. Beliau ditemui media semasa Majlis Ramah Mesra Masyarakat Kampung Tanjung Aru Lama sempena program kepolisan komuniti bersama Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu di pekarangan Masjid Al-Kausar Tanjung Aru. Kampung Tanjung Aru merupakan salah satu kampung angkat IPD Kota Kinabalu yang turut diberi perhatian bagi membendung masalah jenayah dadah dan sosial. Dengan itu, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Norlela di Angkasa Polis. Silakan. Ben Hazimah, terima kasih.